Salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati Dr. Jusia Idang. Nama saya Melissa Richard dengan nomor matriks YT22110012 dan hari ini saya akan membentangkan tugasan individu saya yang bertajuk pengaruh utama yang mempengaruhi pendidikan saya menurut teori Bronfenbrenner. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan satu proses perkembangan holistik yang berlaku secara berterusan sepanjang hayat individu dan tidak terhad kepada pencapaian akademik semata-mata. Ia melibatkan pembangunan kognitif, emosi, sosial, dan moral yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara individu dengan persekitaran sekeliling. Menurut teori Bronfenbrenner 1979, perkembangan individu berlaku hasil daripada interaksi berterusan antara individu dengan persekitaran yang terdiri daripada beberapa sistem yang saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. Terdapat 5 teori ecological Bronfenbrenner, yaitu yang pertama adalah teori mikrosistem. Teori mikrosistem ini adalah interaksi langsung dan persekitaran yang terdekat seperti keluarga, guru, dan rekan. Teori kedua adalah teori mesosistem. Teori mesosistem ini adalah seperti hubungan antara dua mikrosistem. Contohnya hubungan antara rumah dan sekolah, guru dan ibu bapak, serta rekan dan keluarga. Teori yang ketiga adalah teori ekosistem. Teori ekosistem ini adalah seperti persekitaran yang tidak langsung, seperti pekerjaan ibu bapa dan juga dasar sekolah. Teori yang keempat adalah teori makrosistem, yaitu seperti budaya, norma, nilai, dan dasar sosial. Teori yang kelima adalah teori kronosistem. Teori kronosistem adalah dimensi masa, perubahan, dan peristiwa sejarah. Di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang pengaruh utama yang mempengaruhi pendidikan saya menurut teori Bronfenbrenner. Tapi di sini saya akan menerangkan 4 teori sajalah. Oke, teori yang pertama yang mempengaruhi saya punya pendidikan adalah teori mikrosistem lah. Mikrosistem ini dia merujuk kepada persekitaran yang paling hampir dengan individu yang melibatkan interaksi secara langsung, kerap, dan berterusan dalam kehidupan seharian. Antara komponen utama mikrosistem termasuklah keluarga, sekolah, guru, rekan sebaya, serta persekitaran pembelajaran yang saya alami secara langsung. Keluarga merupakan elemen yang paling dominan dalam mikrosistem yang mempengaruhi perjalanan pendidikan saya. Sokongan emosi, galakan moral, dan penekanan terhadap kepentingan pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa telah menjadi asas penting dalam pembentukan motivasi saya terhadap pembelajaran. Contohnya, masa saya tadika dulu, ibu bapa saya sentiasa memberikan sokongan dan galakan apabila menyertai aktiviti di tadika. Oke, sekolah dan guru memainkan peranan yang amat penting dalam mikrosistem saya. Hubungan yang positif dengan guru yang bersifat menyokong, memahami, dan adil telah meningkatkan keyakinan diri serta minat saya terhadap pembelajaran dan aktiviti di sekolah. Contohnya, saya belajar menulis, mengira, dan membaca dengan bimbingan guru prasekolah yang penyabar. Lepas itu, guru percaya dengan kebolehan saya sehingga saya mendapat tempat pertama dalam pertandingan di sekolah. Pada peringkat universiti pula, pensyarah mempercayai kebolehan saya untuk mengikuti pertandingan inovasi peringkat kebangsaan. Interaksi dengan rekan sebaya memberikan kesan yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan saya. Rekan sebaya berfungsi sebagai sumber sokongan sosial, tempat berkongsi pengalaman, pembelajaran, serta medium untuk membina kemahiran sosial dan komunikasi. Sebagai contoh, perbincangan kumpulan bersama rekan sebaya semasa menjalankan tugasan akademik telah membantu saya memahami kandungan pembelajaran dengan lebih mendalam. Dan juga rekan sebaya juga membantu saya berkembang dan berani mengikuti aktiviti di peringkat kebangsaan dan universiti. Teori yang kedua adalah teori mesosistem. Mesosistem ini dia merujuk kepada hubungan dan interaksi antara dua atau lebih mikrosistem dalam kehidupan individu lah, seperti hubungan antara rumah dan sekolah, guru dan ibu bapa, serta rekan dan keluarga. Dalam pengalaman pendidikan saya sendiri, hubungan yang baik antara ibu bapa dan pihak sekolah telah memainkan peranan penting dalam menyokong pembelajaran saya secara menyeluruh.
Contohnya ibu saya kerap menghadiri mesyuarat ibu bapa dan guru dan berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan akademik serta tugasan saya di sekolah. Semasa menghadapi kesukaran dalam subjek matematik itu, guru dia menyalurkan maklumat tentang kelemahan saya lah. Dia bagi tahu ibu saya dan ibu saya pula dia membantu dengan menyediakan latihan tambahan serta memberi dorongan di rumah. Keselarasan nilai antara rumah dan sekolah juga membantu saya menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran. Dengan persekitaran pembelajaran, nilai antara rumah dan sekolah juga membantu saya menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran. Nilai disiplin, tanggung jawab, dan hormat menghormati yang diterapkan di rumah selari dengan peraturan serta budaya sekolah. Sebagai contoh, didikan di rumah yang menekankan disiplin seperti menyiapkan tugasan tanpa disuruh membantu saya mematuhi peraturan sekolah dengan lebih mudah. Amalan bertanggung jawab dan hormat menghormati yang diterapkan oleh ibu bapak juga memudahkan saya berinteraksi dengan guru dan rekan sebaya, sekaligus membantu saya menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran yang teratur serta menyokong perkembangan akademik dan sahsia saya. Interaksi antara keluarga dan rekan sebaya juga turut mempengaruhi cara saya menghadapi pembelajaran. Ibu bapak sering menekankan kepentingan menghormati orang lain dan bertanggung jawab terhadap tugasan. Manakala, rakan di sekolah pula memberi inspirasi melalui sikap rajin belajar dan saling membantu dalam kerja kumpulan. Sebagai contoh, apabila rekan-rekan mendorong saya untuk menyertai aktivitas pembelajaran berkumpulan, saya menggunakan kaidah pengurusan masa dan disiplin yang ibu bapak saya ajar untuk menyiapkan tugasan dengan baik. Seterusnya adalah teori yang ketiga. Teori ketiga adalah teori ekosistem. Ekosistem ini dia merujuk kepada persekitaran yang tidak melibatkan individu secara langsung, tapi tetap memberi kesan terhadap perkembangan dan pendidikan individu seperti pekerjaan ibu bapa, kemudahan komuniti, perkhidmatan sokongan sosial, serta dasar institusi. Pekerjaan ibu bapa yang memerlukan komitmen masa tertentu telah mempengaruhi tahap pemantauan akademik saya secara langsung. Sebagai contoh, kekangan masa yang menyebabkan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti akademik harian menjadi terhad. Namun begitu, situasi ini secara tidak langsung mendorong saya untuk menjadi lebih berdikari dalam mengurus masa, merancang pembelajaran, dan menyiapkan tugasan akademik secara kendiri. Kemudahan komuniti seperti perpustakaan awam, pusat sumber, dan akses kepada teknologi digital telah menyokong pembelajaran saya di luar waktu kuliah. Contohnya, akses kepada internet dan bahan pembelajaran digital seperti iTel membolehkan saya mendapatkan maklumat tambahan, menjalankan pembelajaran, serta memperluas kefahaman terhadap kandungan pembelajaran. Dan teori yang keempat adalah teori makrosistem. Makrosistem ini dia merujuk kepada nilai budaya, kepercayaan, ideologi norma sosial, dan dasar masyarakat yang mempengaruhi individu secara menyeluruh. Sistem ini membentuk kerangka besar yang menentukan bagaimana pendidikan dihargai, dilaksanakan, dan dinilai dalam sesebuah masyarakat. Dalam kehidupan saya sendiri, nilai budaya masyarakat yang menitikberatkan pendidikan sebagai asas kejayaan hidup telah membentuk pandangan saya terhadap kepentingan pembelajaran jangka panjang. Sejak kecil, saya sering didedahkan dengan pandangan masyarakat sekeliling yang menilai kejayaan seseorang melalui usaha dan pendidikan. Oleh itu, di sekolah dan peringkat universiti, saya berusaha untuk mencapai target keputusan yang baik agar apabila saya bekerja nanti, saya mudah untuk mendapat pekerjaan yang baik. Dan kepercayaan kepercayaan serta ideologi masyarakat terhadap pendidikan turut mempengaruhi sikap saya terhadap pembelajaran jangka panjang. Contohnya, saya terdorong untuk mengikuti kursus tambahan seperti webinar online mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Macam baru-baru saya ada menyertai webinar autism lah untuk menambahkan ilmu saya sendiri. Lepas itu saya menghadiri bengkel pembelajaran serta berusaha meningkatkan kemahiran diri di luar keperluan akademik formal bagi memperkukuh pengetahuan dan keupayaan diri saya. Bagi penutup pula, secara keseluruhan, teori sistem ekologi Bronfenbrenner membantu saya memahami
bahwa perkembangan pendidikan diri saya merupakan satu proses holistik yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem persekitaran yang saling berkait. Berdasarkan refleksi terhadap pengalaman pendidikan saya, sokongan keluarga, hubungan positif dengan guru, interaksi rekan sebaya, serta keselarasan antara rumah dan sekolah merupakan faktor utama yang membentuk motivasi dan komitmen saya terhadap pembelajaran. Selain itu, pengaruh tidak langsung seperti um, pekerjaan ibu bapak, kemudian community, dasar pendidikan, dan pandemik COVID-19 turut mempengaruhi penyesuaian saya dalam pembelajaran serta membantu membina kecekalan dan kemahiran pengurusan kendiri.